Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua. Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama dengan Profesor Datuk Dr. Haji Abdul Razak bin Abdul Muttalib, ya, pakar perunding perubatan paru-paru, ya, daripada Hospital Massa University. Ya. Jadi saya bacakan sedikit intro mengenai Profesor Datuk Dr. Razak. Ya. Jadi beliau adalah merupakan graduan daripada Universiti Malaya, ya, yang kemudiannya melanjutkan pengajiannya di UKM dan seterusnya beliau menyambung kepakaran di peringkat perubatan paru-paru di Brompton Hospital di London dan juga mendapat kepakaran Master in Respiratory Medicine dari University of London, ya. Seterusnya beliau juga setelah itu beliau meneruskan perkhidmatan di Hospital Kuala Terengganu selama 10 tahun, ya, sebagai pakar perunding perubatan paru-paru dan seterusnya mengetuai Jabatan Perubatan di Pulau Pinang selama 8 tahun, ya. Kemudiannya beliau telah menjadi pengarah Pusat Perubatan Institusi Perubatan Respiratory IPR, ya, selama 6 tahun, ya, dan kini beliau merupakan profesor di Massa University, ya. Jadi beliau juga adalah anggota yang aktif di dalam pelbagai persatuan, ya, Persatuan Malaysian Thoracic Society, Academy of Medicine, Asian Pacific Society, American College of Chest Physicians, European Respiratory Society dan berbagai lagi, ya. Jadi terima kasih Datuk Razak, ya, kerana sudi bersama-sama kita pada hari ini, Datuk. Oh, Waalaikumsalam. Terima kasih Nurul for calling me for this meeting. Assalamualaikum to all of you. Okey, clear ke suara Datuk? Sorry, macam agak tak clear juga. Ya, saya clear. Saya okey. You can hear me? Boleh dengar? Mungkin para netizen boleh clarify, dengar tak suara? Okey, Datuk okey ke suara sekarang? Saya okey, ya, clear. Boleh dengar. Okey, alright. Sebab saya menggunakan mic untuk StreamYard tapi untuk FB Live di Facebook saya tak dapat nak connect. Tapi never mind. Kalau netizen di Facebook saya tidak dapat mendengar, boleh pergi ke Facebook page Dr. Nur Yakin untuk mendapatkan suara yang lebih clear, ya. Okey, baiklah. Mungkin Datuk kita boleh teruskan pada tajuk kita, ya, Datuk, ya. Boleh Prof. Abdul Razak kongsikan sedikit semak tentang sejarah TB di Malaysia. Bagaimana rawatan TB di Malaysia bermula, Datuk? TB di Malaysia ni very interesting lah, Nurul. Kalau kita tengok rawatan TB yang pertama di Malaysia itu zaman British lah. In 1940, 1950, zaman British, there's one commander di British dia panggil Templar, Mr. Templar, and wife dia Lady Templar. And they are the one yang mula-mula startkan satu hospital untuk TB, khusus untuk TB di Malaysia. 1954 masa tu. Hospital itu sekarang, dulu di Ceras lah. We call them Lady Templar Hospital. Sekarang kita panggil Hospital Rehabilitasi Malaysia. Ikan Rehabilitation Hospital di Ceras. So tempat yang ada Hospital Rehabilitasi di Ceras tu ya dulu tempat, it's called the Lady Templar Hospital untuk TB khusus dulu. Dan juga di Pulau Pinang ada satu pulau kita panggil Pulau Jereja. Kita gunakan untuk sebagai rawatan TB, sebagai sanatorium untuk orang TB yang zaman dulu. Dan only 1961 di Malaysia, Kementerian Kesihatan mulakan satu hospital khusus untuk TB di Pusat TB Negara di Jalan Pahang. Di rawatan TB di Malaysia tu bermula hampir dekat maybe around 80-90 years dah lama di Malaysia kita mulakan rawatan TB lah. Dan rawatan TB di Malaysia, if you ask me, memang dah maju dah dari dulu sampai ke sekarang. Kita gunakan regimen ubat yang memang terkini dan rawatan TB pun tak ada masalah di Malaysia langsung. Untuk mendapat ubat pun tak ada masalah. Untuk merawat sakit TB pun tak ada masalah langsung di Malaysia. I see. Jadi maksudnya semuanya bermula di Pusat Rehabilitasi Templar, ya, Datuk, ya? Ya, betul. I see. So kita panggil dulu Lady Templar Hospital. Lady Templar Hospital. Sekarang ni apa nama hospital tu, Datuk? Sekarang Hospital Rehabilitasi Ceras. Tempat yang sama. I see. Okey. Jadi mungkin kalau kita lihat dari segi sejarah TB, ya, Datuk, ya, pada tahun 1882, ya, Robert Koch adalah orang pertama yang menemui kuman TB di tahun itu. Kalau di Malaysia, bilakah pula kali pertama TB dirawat ataupun sampai ke Malaysia? Oh, itu sejarah yang sangat susah nak cari.
But I can say rawatan TB di Malaysia tu bermula tahun 40-an lah. Oh, Early okey. tahun 40-an di Malaysia. Hmm, Dan kalau tengok Pulau Georgia tu khusus untuk dulu leprosy dan juga untuk kusta and everything. So we can say dekat-dekat 1 tahun lebih dah di Malaysia ada sakit TB di sini lah. Hampir 100 tahun. 100 tahun ya. I see. Okey. Ya. Jadi kalau kita lihat dari segi sejarah rawatan TB Datuk ya, ubat TB streptomycin mula ditemui pada tahun 1943 dan kemudiannya pada penghujung 1950-an ya, ubat TB telah pun mula digunakan dan menunjukkan kesan penyembuhan yang baik. Adakah perkara yang sama berlaku di Malaysia ataupun ada sedikit perbezaan dari segi tahun? Sama juga. Kalau yang ubat TB ni macam ni, ubat TB ni di seluruh dunia pun sama juga. Robert Koch menemui kuman TB pada tahun 1882. Selepas 50 tahun baru kita dapat ubat untuk rawatan TB di dunia ini. Dan rawatan TB di Malaysia pun kita gunakan regimen ubat yang sama di seluruh dunia, tak ada masalah langsung. So regimen dia, dos dia dan rawatan dia hampir sama for the whole world. Kita ikut rawatan regimen dari WHO. Jadi hampir sama rawatan dia untuk TB. I see. Jadi kita memang ikut standard rawatan WHO ya Datuk ya. Ya, saya bagi tahu selalu patient. Sometimes kalau patient mai jumpa saya, dia tanya, doktor saya nak bagi rawatan ubat TB yang terbaik di dunia ni. Saya bagi tahu dia, ubat TB di dunia mana-mana pun ubat TB sama. Tak ada yang terbaik. Ubat dia sama. Okey, begitu ya, betul. Jadi mungkin Prof Datuk boleh sharekan pengalaman ya Datuk merawat pesakit TB ini beberapa tahun dulu ya dengan rawatan TB sekarang. Ada perbezaan ke Datuk? Ya, kalau tengok rawatan TB ni ubat dia hampir sama. Tapi cara rawatan dia tu lain sikit zaman sekarang lah. Zaman dulu mungkin tahun 80-an dan 90-an tu kita ada rawatan TB yang kita panggil centralized. Centralized tu setiap pesakit TB kena datang ke hospital dan dapat TB di sana dan makan ubat di hospital. Saya bagi contoh, kalau pesakit TB tu di HKL, dan pesakit TB tu kena dapat rawatan TB di HKL ataupun di pusat TB negara sebelah HKL lah. Jadi pusat TB negara tu sebagai satu pusat untuk TB di satu Malaysia ni. Dan kalau pesakit TB di Penang, dia akan pergi hospital Pulau Pinang dapat rawatan TB ni. Dan ini kita panggil centralized TB treatment. Tapi sekarang sebab TB dah banyak sangat di Malaysia dan penduduk Malaysia pun dah ramai sangat, jadi kita nak buat satu hospital khusus untuk TB itu memang susah. Jadi kita decentralize rawatan TB sekarang. Jadi sekarang pasal tempat pun dah besar, ramai penduduk, jalan pun dah sesak, traffic jam pun teruk sangat di KL, kita rujukkan pesakit ke klinik yang terdekat ke rumah dia. Jadi dia dapat rawatan TB di klinik-klinik kesihatan terdekat rumah dia. Jadi dia akan ambil ubat di klinik-klinik kesihatan dekat rumah dan tak perlu datang ke hospital besar sebagai Kuala Lumpur atau Pulau Pinang lah. Senang sikit untuk pesakit ni. Jadi untuk pesakit zaman sekarang ni sangat-sangat senang sebab rawatan TB dia sama di seluruh Malaysia dan dia dapat rawatan yang khusus yang sama di tempat tinggal dia, senang sekali. Tak perlu ambil taksi ataupun transport ke HK ataupun IPR, buang masa dan buang duit langsung. Tak perlu langsung sana. Jadi maksudnya sekarang ni TB boleh dirawat di tempat yang berdekatan dengan kediaman pesakit ya Datuk ya? Ya betul. Jadi di KKM ni kita ada dua what you call the terminology. Kita panggil PR1, PR2. Pusat rawatan 1, pusat rawatan 2. Pusat rawatan 1 tu ialah hospital besar lah macam IPR ke atau Pulau Pinang ataupun HKL. Jadi pusat rawatan 1 tu tempat di mana pesakit TB didiagnosa dia ada sakit TB. Dia kita confirm dia sakit TB di hospital besar ni. Selepas tu kalau kita fikir pesakit tu tinggal dekat setapak ataupun tinggal dekat jenjang, kita suruh pesakit itu pergi ke pusat rawatan 2 atau PR2 dekat rumah beliau ke klinik kesihatan. Okey, alright. Jadi maksudnya ada dua sistem rawatan ya untuk penyakit TB ya di Malaysia pada hari ini Datuk ya. Mungkin Datuk boleh share ya, apakah masalah yang kerap menimpa pesakit TB Datuk mengikut pengalaman yang Datuk hadapi? Apa masalah yang kerap menimpa pesakit TB ni? Datuk, alamak, nampaknya mungkin ada gangguan lain ke?
Okey, rasanya mungkin ada masalah sikit dari segi line kita. Sekejap ya. Hello. Ya. Datuk. Okey, Datuk kembali bersama ya. Okey. Ya, Okey. Ya, okey. Alright. Okey, so Datuk mungkin boleh share apakah masalah yang kerap menimpa pesakit TB, Datuk? Okay, masalah di Malaysia lah ataupun dari pengalaman saya lah. Rawatan TB itu jangka masa yang panjang. Jadi untuk pesakit yang sakit TB dah confirm tu, dia kena makan ubat TB untuk minimum 6 bulan. Mungkin sampai dia rawatan dia untuk jangka masa yang sangat panjang dan banyak pesakit tu tak ikut rawatan dengan betul. So masalah pertama rawatan TB ialah tidak ikut rawatan dengan betul dan tidak makan ubat TB dengan cara yang betul. Jadi kalau pesakit nak makan ubat dengan betul, kuman TB pun tak mati lah. Kalau kuman TB tak mati, dia senang berjangkit ke orang lain. That's the biggest problem di Malaysia. Kebanyakan pesakit yang tak makan ubat dengan betul-betul, kuman TB tak mati, dan kuman TB akan jadi kuman yang kebal. Persistent. Dan kalau kuman kebal TB ni sangat bahaya untuk orang lain. Kalau dia jangkit ke orang lain lah. Itu masalah pertama. Yang kedua, saya minta maaf ni, ini sangat sensitif ni, saya kena minta maaf lah. Kebanyakan pesakit Melayu di Malaysia, kalau dia batuk berdarah, bermakna satu sahaja, santau. Saya sangat-sangat minta maaf lagi sekali ya. Saya dah kerja di Kelantan, saya dah kerja di Terengganu, saya dah kerja di Penang, dan saya kesan kerja di Kuala Lumpur. Di mana-mana pun saya dapat pesakit yang batuk berdarah, kali pertama dia akan jumpa ialah dia jumpa bomoh. Sebab dia fikir dia dah bersantau. Dan kalau dia jumpa bomoh, kalau bomoh tu baik tu, alhamdulillah bagus dia rujuk ke doktor lah. Kalau bomoh pun cakap ke pesakit, memang dia dah santau, orang dah buat, dia bagi ubat-ubat yang bukan ubat TB ini, TB itu akan jadi lagi teruk. Bukan dia seorang kena TB, dia akan jangkit ke anak-anak dia, ke cucu dia, ke isteri dia, ke kawan-kawan dia, ke satu keluarga yang kena TB ini. Jadi ini satu masalah yang sangat-sangat susah untuk saya di rawatan TB ini di Malaysia lah. Di mana pun saya kerja, walaupun KL dah maju, walaupun Penang dah maju, tapi pemikiran certain particular society sangat-sangat lagi kebal, you can say lah, sangat kuat lagi untuk yang santau ni. Ya. Jadi saya selalu bagi tahu pesakit, kalau batuk berdarah bermakna paru-paru itu rosak dah. Habis cerita, satu aja, senang aja. Kalau paru-paru itu berosak, dia batuk berdarah. Kalau dia batuk, paru-paru pun dah rosak dah. Yang penting sekali kalau boleh sebelum jumpa bomoh ke atau rawatan-rawatan yang lain tu, jumpa doktor buat X-ray lah. Kalau X-ray menunjuk dia memang sakit TB, tak payah jumpa bomoh ataupun ubat-ubat dia tradisional lain, tak perlu. Jadi untuk bunuh kuman TB ada satu ubat saja, ubat antibiotik. Tak ada air jampi, tak ada cara lain. Air jampi itu mungkin dia menolong dia psychologically betul lah. Kalau jumpa bomoh tu mungkin dia bagi dia ayat yang bagus, mungkin dia juga bagi kuat semangat dia betul. Tapi untuk bunuh kuman TB, antibiotik TB sahaja, tak ada cara lain. Tak ada cara lain. Jadi kebanyakan pesakit yang datang lambat ni, kuman TB jadi lagi teruk. Bila kuman TB itu banyak sangat, dah rosak paru-paru, tak ada cara baik untuk kembali ke paru-paru itu. That means paru-paru yang dah rosak tu takkan jadi baik langsung. Senang saja. Kalau TB ini kalau kena di paru-paru, dia dapat TB paru-paru. Kalau TB ini dia masuk ke otak, habis lagi. Dia dapat TB otak. Ada TB jantung, ada TB tulang, atau TB pinggang. So semua anggota ini yang kena TB ini akan rosak dan kekal rosak. Dia takkan jadi baik. Jadi kebanyakan pesakit datang lambat sebab dia dah ambil masa untuk tengok orang lain dan dah rosak dalam anggota tu. Saya sangat kesian sebab dia takkan kembali balik anggota yang rosak tu. Dan kemungkinan besar tu pesakit tu mungkin akan mati jugalah. Saya kena cerita di Pulau Pinang. Saya minta maaf ya. Saya kerja di Pulau Pinang dekat 10 tahun dah sebelum saya datang ke KL. Ada satu pesakit budak sekolah ni ya. Dia selepas Form 5, dia dapat result yang sangat bagus dan dia dapat tempat di universiti. Universiti kerajaan lah. Okey. Dan selepas tu dia batuk berdarah. Dan keluarga dia fikir ada orang dah
santau sebab dia pandai, dia bagus, dia di sekolah pun dia pandai sangat. Orang dah buat santau ke dia. So bapa dia pun jumpa berumur 2-3 orang, memang berumur dah confirm dia memang dah santau dah. So bapa pun dah jumpa doktor, jumpa berumur saja. Selepas 2-3 bulan sakit ini datang jumpa saya, kurus, kering, really wasted. Sangat-sangat kurus sampai tulang dan isi saja. Dalam masa langsung. Dan saya buat X-ray dan saya buat KH, memang dah confirm memang dia TB. Dan sampai kita sakit bapa dia tu, memang anak encik ni ada sakit TB, kita kena bagi rawatan TB. Jadi bapa dia pun tak berapa setuju mula-mula dan saya terpaksa tunjuk bukti-bukti di X-ray dan tunjuk bukti dalam KH yang memang ada kuman. Selepas tu benda tu pun terpaksa makan ubat TB dan benda tu pun bernasib dia balik dapat universiti. Bila pergi universiti, masih lagi tak makan ubat dengan baik dan pemikiran yang santau tu memang ada lagi. Setting ini saya minta maaf Nurul, the patient died. Dia meninggal dunia. Sangat-sangat sedih. Sangat-sangat sedih. Nah. Dia macam anak saya umur dia. Masa tu lah. Masa tu. Kalau mungkin cucu dah sekarang. Pada masa tu. So I feel very sad. Saya selalu fikir, saya beritahu semua pesakit, TB 100% boleh baik. Tak ada sebab kematian untuk TB ni. Ubat kita ada. Kuman kita tahu. Musuh dia. Jadi kita makan ubat dengan betul. Kalau kita bunuh kuman-kuman TB ni, 100% boleh baik. The only problem is kalau datang lambat sangat, kalau dah rosak paru-paru, kuman boleh mati, kuman boleh baik, tapi yang rosak tu kekal. Bila rosak tu kekal tu, dia tak boleh fungsi macam biasa dulu. Faham tak? So yang budak kecil ni kalau rosak paru-paru, kuman TB memang dah mati. Yang rosak paru-paru tu memang kekal, dia akan rasa penat, dia akan sebatuk, dia akan jadi orang yang kau macam biasa. Cannot do any work like before lah. So yang saya sangat sedih untuk rawatan TB lah, kebanyakan pesakit di Malaysia datang lambat. Kalau datang lambat itu tak apa. Patutnya kuman TB ni berjangkit macam kuman COVID. Dia sama. COVID itu virus. Yang TB ni adalah bakteria. Untuk virus tak ada ubat langsung, COVID. Tapi untuk bakteria ada antibiotik. Jadi kalau kita makan antibiotik, insyaAllah mesti dah baik dah kuman TB ni. Dah bunuh kuman TB, dah menjadi baik untuk TB ni dah. So ini satu pengalaman yang sangat-sangat sedih dekat saya. Dan di Terengganu dan Kelantan pun sama juga. Saya sangat-sangat sedih. Dia dapat pesakit yang ada TB dalam otak, saya kena buat ujian untuk cek kuman TB di otak, saya tak dibenarkan untuk buat ujian. Jadi ada halangan dari segi buat ujian dengan buat scan atau buat ambil tulang belakang air di sini. Banyak sangat halangan di sebelah sana tu lah. Sama juga di KL dengan Penang juga. Sama dia. So very sad. So as a doctor, untuk siapa pesakit yang boleh rawat kuman TB ini, kalau tak dapat rawatan dia, sangat sedih lah Nurul. I see. Jadi maksudnya banyak masalah-masalah yang menimpa pesakit TB ni, terutamanya jika mereka datang lambat, ketika mereka salah faham tentang bahawa ini adalah santau, Tapi sebenarnya mereka perlu faham bahawa ubat TB ni boleh dirawat dengan ubat TB yang kita ada di negara kita, Datuk. Definitely. Kita ada rawatan, kita tahu musuh dia. Jadi untuk sembuh tu memang 100% boleh sembuh, tak ada masalah langsung. Jadi kalau cakap orang TB tu tak sembuh tu mustahil lah. So it can be cured. Only thing is macam cakap tadi, kalau dia makan ubat tak betul dan tak ikut rawatan dengan betul, dia akan dapat kuman TB yang kebal. That is another big problem. Jadi kuman TB yang kebal ni takkan mati dengan kuman ubat TB yang biasa lah. So that's another problem di Malaysia. Tapi tak banyak sangat di Malaysia. Tak sampai 1%, nasib kita baik lagi lah. Sebab kalau tengok di negara lain macam Russia ataupun di China ataupun di Europe, dia miskin tu, 30% pesakit TB adalah kuman TB yang kebal. Sangat bahaya. I see. Jadi macam mana pula dengan rokok, Datuk? Adakah merokok tu akan melambatkan proses penyembuhan TB? Kalau ya, kenapa tu, Datuk? Merokok dan TB. Rokok dan TB ni adalah satu kawan yang sangat rapat sangat. Ini kajian yang baru kita buat dalam 20 tahun ni. Bukan kajian yang lama sangat. Something kajian yang sangat baru, about 20 years old.
bila seorang itu isap rokok lah, asap rokok itu masuk ke dalam paru-paru. Dan bila dia masuk ke dalam paru-paru, sel-sel dalam paru-paru itu yang menolong kita melawan kuman itu akan mati. Jadi asap rokok itu akan bunuhkan semua sel-sel atau semua askar lah. Saya panggil askar, okey. Dalam paru-paru itu ada askar untuk melawan kuman. Jadi kalau seseorang itu isap rokok banyak sangat, dia akan bunuhkan askar dalam paru-paru. Jadi kalau dah bunuh askar dalam paru-paru, kita panggil macrophages. Dalam medical kita panggil macrophage. Nama kuman, nama askar tu. Jadi kalau askar tu dah kena bunuh pasal rokok, pasal asap ni, then kuman TB nak masuk dalam paru-paru sangat senang. Jadi kebanyakan pesakit di Malaysia yang isap rokok tu dapat kuman TB dengan sangat-sangat senang. Jadi saya cadangkan label itu. Yang saya sampai kita satu pesakit itu untuk paru-paru yang Tuhan bagi kita paru-paru satu fungsi saja, untuk kita bernafas dan untuk kita berhidup. Bukan untuk rokok dan vape. Vape dengan rokok, vape satu lagi masalah yang sangat-sangat bahaya sekarang. Vape ke, rokok ke, curut ke, shisha ke, bidi ke, sigar ke, everything lah. Yang ada asap yang masuk dalam paru-paru itu akan rosakkan paru-paru dan bunuhkan askar dalam paru-paru itu. Satu lagi saya nak beritahu tetap nak cakap pasal kencing manis tak? Boleh Datuk, boleh tambah sekali. Maksudnya mungkin faktor yang boleh melambatkan kesembuhan TB tu Datuk. Ya, correct. Yang saya takut ni Malaysia adalah satu negara yang sangat nombor satu di Asia kenaan kencing manis ni. Obesity di Malaysia pun nombor satu, kencing manis di Malaysia pun nombor satu di Asia. Dan risiko mendapat TB ke orang pesakit kencing manis sangat tinggi. Sangat tinggi. Kalau kita bandingkan di Afrika kebanyakan orang HIV itu ada TB di Afrika. Siapa-siapa ada HIV di Afrika, 80% akan kena TB. Jadi di Malaysia HIV tak banyak sangat, bagus. Tapi di Malaysia kencing manis itu sangat banyak. Jadi selalu kita cakap di Malaysia kencing manis itu sama macam HIV di Afrika. Di similarity ya. Jadi sesiapa di Malaysia dan kencing manis itu sangat penting kalau dia batuk kena cek untuk TB lah. Saya dapat kajian di Penang dan saya dapat kajian di Terengganu dan di KL. 1/5 pesakit TB ada kencing manis. Demi setiap 10 orang, 2 orang ada kencing manis. I see. Dan kalau dia ada kencing manis, kalau dah kawal tu baik, jangan bagus. Kalau kawal kencing manis dengan baik, kuman TB pun tak masuk dalam badan kita. Kalau dia tak kawal kencing manis dengan baik, dia mendapat kencing manis itu sangat senang saja. So, jadi kalau pun dia masalah kencing manis ni dengan TB, kalau dia tak kawal kencing manis, kuman TB pun tak mati dengan senang, rawatan TB pun sangat susah, dia akan ambil masa yang lagi panjang untuk sembuh daripada TB ni. Kalau tak kawal dengan kencing manis dia lah. Jadi banyak masalah. Penting untuk pesakit kencing manis ni ya, untuk mereka peka dengan simptom mereka jika mereka ada batuk, segera dapatkan pemeriksaan ya, kerana kemungkinan mereka mendapat TB ya Datuk ya. Betul, sangat penting itu. Berapa lama masa ya Datuk untuk diambil untuk sembuh dari penyakit TB ni? TB ni macam cakap Dr. Nurul, dia 100% boleh cure. Ikut peringkat TB dia. Kalau dia ada TB yang sangat-sangat teruk, akan ambil masa yang lambat sikit, mungkin 2-3 bulan. Kalau TB dia tak teruk sangat, mungkin dah 2 minggu dah baik dah. Tapi yang penting saya nak bagi tahu satu lagi, kebanyakan pesakit yang makan ubat TB, dia rasa dah baik dah, tak ada batuk, tak ada demam, makan bagus, dia berhenti ubat TB. Sangat bahaya. Jadi yang sangat penting ni, walaupun dia ada, ya betul, walaupun dia dah rasa sihat, tak ada batuk, tak ada demam, makan pun dah bagus, jangan berhenti ubat TB sampai habis regimen dia. Kuman TB ni sangat pandai Dr. Nurul. Dia akan hidup dalam sel, dia akan hidup satu badan, bukan paru-paru saja. Dia akan hidup satu badan dan dia akan sembunyi. Dia sembunyi. Jadi kalau kita bagi dia ubat TB 1 bulan, dia akan bunuh 80%. 20% tu tak mati lagi. Dia hidup quietly dalam badan kita. Jadi untuk bunuh kuman-kuman TB yang tidur quietly, yang tak bising, yang sembunyi itu, kita perlu bagi ubat TB rawatan selama 6 bulan, minimum 6 bulan. Ada orang makan sampai setahun juga ada. Kalau dia ada TB dalam otak, kita bagi dia sampai setahun ubat TB ni.
Jadi maksudnya penting untuk habiskan rawatan TB itu paling kurang 6 bulan ya Datuk ya, untuk memastikan betul-betul sembuh ya. Kalau tak kemungkinan tinggi untuk dapat semula TB tu ataupun dapat TB yang kebal pula Datuk ya. Memang betul. Yang penting ni Nurul tu ikut arahan doktor lah. Doktor yang sangat peka pasal rawatan TB ni ikut arahan dia. Baik. Jadi Datuk, mungkin Datuk boleh sharekan kalau ada pengalaman manis ketika merawat pesakit TB ni Datuk. Pengalaman manis tu memang banyak ni. Kebanyakan pesakit yang sakit TB ni selepas dapat rawatan TB dia dah semua macam biasa, dan cara dia melayan kita tu sangat-sangat bagus lah. Dan saya ada grup juga untuk pesakit TB yang jadi macam advisor untuk pesakit lain. Sekarang kita gunakan pesakit TB yang dah sembuh sebagai teachers, sebagai advisor dan sebagai counselor. Jadi kebanyakan pesakit yang ada sakit TB dah sembuh tu kita gunakan dia untuk advise pesakit-pesakit lain tu yang dapat rawatan TB ni. Dan sangat penting ni ialah many patient kita nak bagi tahu tu TB tu boleh sembuh. Kalau dia ada sembuh tu, dia feel very happy lah. Kalau dia feel very happy, kita pun happy, dan yang penting tu kita boleh kurangkan TB di Malaysia ni. Sampai sekarang, Dr. Nurul, TB di Malaysia ni tak dapat dikawal lagi. Walaupun angka dah turun sikit tahun ni maybe 26,000 lah. Kalau tengok di Malaysia sangat bagus ni. Kalau kita banding negara-negara jiran kita, sampai contoh, di Malaysia tahun lepas kita ada 26,000 kes baru TB. Kalau kita banding dengan Indonesia, kita ada 1 juta kes TB di Indonesia. 1 juta kes. Kalau kita bagi TB di India ada 3 juta kes TB di India. Thailand pun sama, Nepal pun sama, dan Myanmar pun sama. Jadi kita dikelilingi oleh negara yang ada banyak kes TB. Jadi kita memang nasib baik sekarang. The only thing is that masih lagi pengetahuan TB dan knowledge TB pesakit Malaysia ni sangat-sangat kurang lagi lah. Kalau tanya pasal TB, dia ingat TB dah habis dah. TB dah lupa di Malaysia, tak ada langsung TB. But TB is still there. Kalau kita banding kematian Malaysia, saya minta maaf sikit. Kalau kita banding kematian penyakit-penyakit berjangkit di Malaysia, macam HIV ke, malaria ke, denggi, dengan TB, kematian pesakit TB yang tertinggi di Malaysia. Tertinggi di Malaysia, bukan denggi, bukan HIV, bukan what they call typhoid atau cholera, bukan juga COVID. TB je yang paling banyak orang meninggal. Ya, TB. Tahun lepas, setiap tahun kita ada hampir 2,000 orang mati pasal TB. 2,000 orang. Tapi orang tak tahu pasal ni. Sebab kematian dia tu slow. Dia bukan mati macam orang COVID ataupun denggi. Denggi dan COVID dia mati tiba-tiba, dan kebanyakan orang muda tu kita akan rasa kesan dia. Tapi yang TB ni kebanyakan orang mati slowly. Dia mati slow. Bila dia mati slowly, orang pun tak ada impact dia. So it's very sad. So every day kalau kita statistik di Malaysia, setiap hari 5 orang mati pasal TB. Setiap hari. Ramai orang. Jadi kalau kita buat umum di TV tiap-tiap hari di TV, macam DJ kita buat ni, hari-hari 5 orang mati pasal TV. Jadi memang masih tapi saya kesian tu impact dia not very effective impact dia lah. Okay? Kebanyakan orang sakit TB ni ialah orang tua, dan kebanyakan orang sakit TB di Malaysia dia orang yang miskin. Dan kebanyakan orang yang tak ada rumah ataupun homeless lah. I see. Right. Nampaknya Datuk kita dah semakin menghampiri sesi pengakhiran ya Datuk. Ya, mungkin ada pesanan buat para netizen berkenaan penyakit TB ni Datuk? Ya, tentu Amas, thank you again untuk panggil saya pasal petang ni untuk cakap TB. TB is something very passionate to me lah. Saya dengan TB tu kawan rapat dah sangat ni. Dan saya dapat banyak effort untuk kurangkan TB di Malaysia. Saya dah bagi banyak ceramah dan banyak lecture ke semua lapisan kaki tangan kerajaan dan orang awam. Just one message, TB masih lagi ada di Malaysia. Dia tak hilang. Dia tak hilang. Dan TB disebabkan kuman yang berjangkit. Jadi sesiapa yang batuk, berlarutan, berat badan pun turun, demam pun dah 2-3 minggu, makan pun tak baik, badan dia pun dah kurus. Kalau dia batuk berdarah, dia sendat,
always check dengan doktor untuk check TB lah. Kebanyakan klinik di Malaysia tak buat X-ray, tak buat KH. Jadi kalau tak check X-ray, tak buat KH ni, tak boleh kesan TB. Jadi banyak pesakit jumpa doktor, dia ambil ubat batuk ke, ambil ubat antibiotik ke, this and then, dan dia tak check TB tu, dia tak kesan TB langsung. Jadi saya yang untuk doktor berdarah, tolong cek X-ray atau buat cek KH lah. Di tempat yang boleh buat rawatan ni ya. Jadi baiklah Datuk. Datuk, Terima kasih banyak pagi. atas perkongsian ilmu dan pengalaman yang sangat berharga ya untuk semua ya. Harapan saya agar kita semua mendapat maklumat dan info ya yang sangat penting ya tentang penyakit TB ni, dan kita sama-sama sebarkan maklumat ini kepada ahli keluarga dan rakan-rakan kita ya. Terima kasih banyak Datuk Razak di atas kesudian Datuk memberikan pengalaman ya, sharing dan juga masa ya yang Datuk berikan untuk sesi FB Live hari ini ya Datuk. InsyaAllah kita boleh berbincang lagi. Okay, terima kasih kepada netizen semua kerana sama-sama ya. InsyaAllah kita jumpa lagi pada hari esok untuk perbincangan topik yang seterusnya. Terima kasih banyak Datuk. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.